الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان والشفاء ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sama-sama kita mulakan majlis dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat dan iradah, kasih dan rahmat dari Allah dapat sama-sama kita berhimpun, dijemput hadir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan salat secara berjemaah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang meletakkan kita dalam kalangan orang-orang yang berada dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Ar-Riyadhatu bil Jannah, salah satu daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memilih hati saya dan tuan-tuan muslimin muslimat pada malam ini, ketika ini, untuk sama-sama hadir untuk kita mencari ruang dan peluang mengumpulkan pahala, mencarikan makanan bagi bekalan rohani. Dan pastinya mudah-mudahan kehadiran kedatangan kita adalah salah satu daripada tanda kecintaan kita kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahannya kehadiran kita ini menjadi salah satu daripada asbab Allah Subhanahu wa taala muliakan kehidupan kita pada hari yang akan datang, dan Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan kehidupan kita dengan amalan ini menjadi sebahagian daripada perkara yang Allah Subhanahu wa taala terima di sisinya, insya-Allah. Barakallah. Selawat dan salam ke hadrat junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, seorang insan yang Allah taala utuskan daripadanya Allah taala menjadikan ia sebagai asbab diturunkan rahmat kepada seluruh alam ini. Perbanyakkanlah lidah kita selalu memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rajin-rajinkanlah lidah kita selalu beringat-ingat akan cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkanlah selalu ingatan kita, mudah-mudahan dengan rajinnya lidah yang selalu memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memperelokkan akhlak kita, ibadah kita, dan mengakhirkan kehidupan kita dengan saatnya kita kepadanya, insya-Allah. Barakallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan ketahuilah, sesungguhnya tidak ada disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala itu kecuali berbuat ibadah. Dengan beribadah itu, mereka itu ikhlas dalam hatinya kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dalam ayat Al-Quran, Allah taala menyebut dalam surah Al-Bayyinah berkenaan dengan perintah Allah. Janganlah kamu, tidak disuruh melainkan kamu beribadah kepadaku, dan beribadahlah kamu dengan penuh keikhlasan, yakni suci, khalasan khalis. Tidak ada daripadanya itu dengan prasangka ataupun tak ada dengan selain daripada buat sesuatu kerana Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang daripada Al-Imam Habib Al-Haddad Al-Alawi, dia kata sesungguhnya sifat ikhlas dan siddiq itu ialah sifat yang terpuji, yang dipuji oleh syarak, dan tiada dia
melainkan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan ibadah seseorang, melainkan dia beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara tanda-tanda sifat-sifat mukmin yang perlu duduk pada saya dan tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, yang mana kita ni pesuruh Allah, kita ni hamba Allah, dalam melaksanakan ibadah mestilah kita ni dengan al-haqqu yakin pada hati, dengan penuh-penuh keyakinan bahawa kita ni buat ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut mudah tapi nak amal tu suatu yang payah, kerana perlu mujahadah. Adakah ikhlas tu dia datang begitu? Tidak. Ikhlas perlu datang dengan dipaksa. Bahkan kata Imam Hafidh Al-Awi, seseorang yang memaksa dirinya melakukan ibadah kerana dia mengajak dirinya supaya ikhlas kepada Allah, merupakan salah satu daripada tangga-tangga mujahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita selalu dengar orang kata buat ni biar ikhlas, kalau tak ikhlas tak jadi. Sebenarnya ungkapan sebut ikhlas ni mudah, tetapi nak melaksanakannya tu payah. Kerana ikhlas itu, kata ulama, seumpama engkau menyembunyikan keburukan pada dirimu yang engkau lakukan tanpa engkau beritahu pada orang lain. Ikhlas ni ialah seumpama kita buat sesuatu dosa dan kita tak berhajat nak cerita pada orang, dan kita sembunyikan keburukan kita tu pada orang kerana kita bimbang takut orang nampak buruk kita. Itulah ikhlas. Engkau melakukan sesuatu dengan tiada berhajat untuk dipandang oleh manusia, melainkan engkau buat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita ni, hari ni orang puji saya, puji tuan-tuan, kerana kita ni di sebalik kebaikan kita, keburukan yang banyak tu orang tak nampak. Orang tak nampak keburukan kita kerana disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keaiban kita ni ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah jangan pula sampai kita menceritakan keaiban kita kepada orang. Jangan sampai menceritakan. Rapat sangat kita dengan sahabat kita, rapat sangat bahkan kita dengan pasangan kita, isteri atau suami, sehingga kita menceritakan keaiban kita di masa lalu. Sayang sangat dia kepada isteri dia, kasih sangat dia kepada suami dia, sampai dia cerita keburukan dia, keaiban yang dia buat di masa yang lalu. Haram cerita. Tak boleh kita cerita pada orang, walaupun menjadikan ia sebagai contoh tauladan kepada apatah lagi anak-anak. Jangan jadi macam ayah dulu sebelum nikah dengan mak mu ni ngeret dengan terawu juga naik Vespa. Contoh. Siapa agak patah teluk mak ni tu. Tak boleh kita cerita, walau sekadar hiburan, kerana dia bersifat mendedahkan keaiban diri sendiri yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kata Imam Ibrahim Adham, seandainya engkau melakukan sesuatu dosa, biarlah urusan itu engkau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita buat sesuatu dosa, kita buat sesuatu kesalahan, biarlah kita berurusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah sajalah yang menutupi, yang membuka, yang mengampuni dosa kita kepadanya. Maka tak perlu kita mendedahkan kemaksiatan yang telah kita lakukan ataupun yang tidak tersengaja kita lakukan kepada orang, kerana yang mengampuni dosa itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kalau kita cerita ke orang pun, bukanlah orang tolong ampun pada dosa kita, tidak, kerana yang mengampuni dosa kita itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan ibadah seseorang hamba-Nya itu melainkan dengan ikhlas semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan janganlah engkau sekutukan akan ibadah itu dengan yang lain daripadanya, seperti riak, sum'ah, ujub dan barang-barang apa yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pula bila kamu dah buat ibadah, jangan disekutukan ibadah tu dengan sifat-sifat seperti ujub, ta'jub. Rajin dia mari surah ni, rajin dia mari dengar ni, mari dalam perasaan dirinya itu dengan rasa akulah yang paling baik. Akulah di kalangan jiran-jiran aku ni, akulah hak molek sekali, sebab orang lain tak mari, agak kaku je mari. Tak boleh.
Kerana engkau buat itu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Nak sebut ulama dulu-dulu dia nak jaga ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Syu'ban, seorang ulama daripada kota Baghdad. Dia ni pengarang syair. Syair dia kalau orang baca maka menyebabkan menitis air mata, seumpama syair yang dibuat oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan dia menerangkan hukum fiqh melalui syair. Seumpama hari ni orang cerita ni, orang bercerita, dia buat puisi berkenaan dengan tauladang cerita. Dan ulama ini, Ibn Syu'ban ini, dia juga buat suatu cerita berkenaan dengan hukum fiqh. Dan dia menulis hukum fiqh tu di atas kapal. Ketika mana dalam proses pelayaran dia ada masa, dia keluarlah daripada kapal, tempat dia tidur, dia duduk di suatu tangga kapal tu, dia mengarang kitab tanpa diketahui oleh sesiapa. Selang berapa lama, datang seseorang tu, dia mari duduk belakang dia dan mengitar dia, baca syair dia. Dan hamba Allah tadi ni, bila dia baca, dia kata begitu takjub aku dengar syair yang dibaca, yang dilantunkan oleh Ibn Syu'bah ni. Maka dia pun pergi cerita ke kamar kawan-kawan dia. Pergi cerita ke kamar kawan-kawan dia. Dia kata, mu nak tahu dah, dalam kapal kita ni ada seorang alim ulama, nama dia Ibn Syu'bah. Dia ni adalah orang yang hebat. Apabila dia bersyair, dia menceritakan hukum agama melalui syair dia. Dia kata jom kita pergi jumpa dia. Dan masing-masing ramai pergi jumpa. Bila orang pergi jumpa dia ni, dia datang satu tanda rasa kesedihan. Dia kata, sudah dah lah, aku buat ni menulis kerana Allah. Tapi bila orang sibuk mari tengok, mari nak itar belakang ni, dia jadi sedih. Dia bimbang, takut apa yang dia buat ni tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia menulis tidak lain, tidak bukan hanya semata-mata untuk supaya Allah Subhanahu wa taala beri pahala dan beri rahmat kepada dia. Bila dia tengok makin ramai orang mari ni, maka selesai dia tulis. Dikurung dalam bilik, dia pun putuskan tidak menulis lagi. Dia tutup kitab dia dan dia bungkus dengan kain. Dia bungkus dengan kain, dia ikat ketat-ketat. Dan dia naik ke atas anjung kapal, dia akak kitab tu. Dia nak buang. Dia kata, oleh kerana kamu semua ni telah mengetahui akan kelebihan aku bimbang dengan apa yang engkau ketahui itu menyebabkan aku ni pahala aku tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang sanjung dia. Sebab oleh kerana orang kenal dia ni ulama besar, maka orang datang mengunjungi dia dan minta pada dia. Sehingga dia bimbang. Kalau kiranya aku buat baik ni, Allah tak terima, jadi takjub pula dah, jadi ujub. Maka dia pun bukuh dalam kain, dia kata aku akan balingkan kitab ini ke dalam laut. Maka orang ramai kata, jangan wahai Syekh, dia kata kalau mau buang nanti kitab tu akan habis hilang, basah dan tenggelam, maka tidak ada orang yang akan ikuti pelajaran kamu. Tidak akan ada orang yang akan boleh baca kitab kamu. Dia kata, aku bersumpah dengan nama Allah, dengan nama Rasulullah, aku menulis bukan kerana siapa-siapa. Aku mengubah syair ini bukan kerana siapa-siapa sekalipun. Dan aku meyakini, aku buat kerana Allah, dan aku mengetahui bahawasanya Allah yang akan menjaga kitab ini. Dengan lafaz bismillah, dia pun buang kitab tu. Bila dia buang kitab tu setelah kewafatannya, selang berapa lama selepas kewafatannya, masyhur berkenaan kitab yang ditulis itu dijumpai oleh orang di tepi pantai dalam keadaan langsung tidak basah, dan diambil dan diulang cetak dan dimejadikan sebagai satu syair yang diajar di kota Baghdad pada suatu ketika. Nak sebutnya nilai ikhlas seseorang buat sesuatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya ikhlas buat sesuatu, kerana apabila engkau menggantungkan dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala di atas keikhlasan, maka tiada melainkan kehendakmu itu dituruti oleh Allah. Bila kita buat sesuatu semata-mata mutlak kerana Allah, ikhlas kerana Allah, apa yang kita hajati dalam proses kehidupan harian kita ni, kita berulang alik pagi, kita bekerja petang, kita balik dalam keadaan begitu, kita berkahwin, kita ada anak, kita ada isteri, kita ada suami, kita ada keluarga. Kita ada macam-macam. Apa yang kita kehendaki? Apa yang tuan-tuan kehendaki? Apa yang saya kehendaki? Tidak lain, tidak bukan di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kata Ibrahim Adham, disebut, engkau lakukanlah sesuatu itu semata-mata kerana Allah, kerana apa yang engkau hajati itu di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala.
Membuatlah ibadat apa yang Allah suruh, beramallah sesuatu di dalam tuntutan agama tu, buat kerana Allah, kerana itu suruhan Allah. Yang kamu hajati itu, yang kamu kehendaki. Kita ni ada masalah, kita ni ada keperluan, ada kehendak. Seumpama orang berkahwin, berkehendak kepada anak. Bila ada anak, berkehendak pula kepada anak yang soleh dan solehah. Bila ada anak dan soleh dan solehah, berkehendak pula dia kepada menantu yang soleh dan solehah. Berkehendak pula kepada cucu dan cicit yang bersoleh dan solehah. Maka semua apa yang kau inginkan itu telah termaktub di dalam kepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mu bimbang, kata Ibrahim Adham. Kerjamu buat apa yang Allah suruh. Apa yang Allah suruh, kamu buat. Apa yang Allah perintahkan pada kamu, kamu buat. Jangan tinggal. Dan buatlah semata-mata mutlak dirimu itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebatnya atas dasar ikhlas itu, kerana kata ulama, setiap daripada keikhlasan itu melahirkan kejernihan iman di dalam hati. Dan kejernihan itu membuahkan hasil. Seumpamanya apabila engkau menanam. Bila kita ni ada tanah sebidang. Bila ada tanah sebidang, kita ada pokok, anak benih. Kita tanam anak benih. Bila tanam anak benih, tubik pokok. Dan daripada pokok itu kita mengharapkan hasil. Hasil itu ialah keikhlasan. Tanam, ada padi, kita ada padi, benih padi kita tanam, dan kita mengharapkan padi. Dari mana lahirnya padi yang baik itu? Apabila dibajai dengan baja-baja yang baik, pengaliran air yang baik, dan kita baja dia mengikut tempoh yang sesuai, dan kita jaga benih itu daripada racun dan sebagainya, dan daripada itulah keluarnya hasil yang baik. Begitu juga dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita semayang, kita buat lillahi ta'ala, datang kerana Allah. Kita duduk dalam kuliah, aku buat pun kerana Allah. Tidak lain, tidak bukan kerana Allah. Sebab ikhlas ni dia dekat dengan redha. Dia dua sifat yang berkawan di antara sifat redha dengan sifat ikhlas. Bila dia duduk pada dua kadar ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membuahkan hasil yang baik bagi dia. Seumpama tuan-tuan muslimin muslimat nak jadi orang soleh ni, tak semesti layaknya pakai jubah dan dengan title sebagai seorang ustaz. Cukup apabila engkau buat satu perkara, kata Ibrahim Adham, engkau mengetahui engkau buat itu kepada siapa. Bila membuat satu benda itu kepada siapa? Kepada yang menciptakan kamu. Bila kita semayang, kita buat kerana Allah. Allah tu ialah Tuhan yang menciptakan kita. Bila Allah menciptakan kita, Allah lebih mengetahui apa yang engkau tahu. Dan Allah lebih mengetahui akan hajatmu daripada apa yang engkau tahu akan tentang keperluan dirimu. Allah lebih tahu akan keperluan diri kita. Nah, kita berhajat pada rumah besar. Kita berhajat pada ada kereta. Kita berhajat kepada ada isteri dan anak dan keperluan semasa. Allah lebih mengetahui akan hajat itu, keperluan itu berbanding daripada engkau mengetahui, kerana Allah itu bersifat dengan mengetahui. Kerana Allah yang menciptakan. Bila tuang tu dia buat meseng tu, dia tahu kelebihan kelemahan meseng. Orang lain tak boleh nak khabar. Dia buat. Aku tahu ada kata boleh pakai sejang je, lebih pada sejang apa rosak. Orang kata tak apa, kita terah. Tak boleh. Dia kata aku tahu, aku yang buat meseng ni. Allah Subhanahu wa ta'ala yang buat diri kita. Maka Allah lebih mengetahui akan diri kita apa yang kita perlukan. Maka semata-mata itulah kata Ibrahim Adham, engkau buanglah segala sesuatu hajat itu di dalam suatu amal, melainkan engkau letakkan pada dirimu itu mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buatlah suatu amal, jangan diajar selik supaya mendapat sesuatu. Seumpama kita, kata Sayyidina Ali, jangan engkau buat amal seumpama orang yang sedang berniaga. Jangan buat amal seumpama orang sedang berniaga. Orang niaga, dia nak apa? Untung. Bila dia niaga waktu pagi, memang wajib dia kira dah dengan jumlah yang dia keluarkan tu, dia nak keuntungan. Dan dia nak pastikan bila dia niaga, keuntungan tu siapa pada benda yang dia nak. Siapa pada benda yang dia nak. Dan bila tak siapa, dia akan rasa kecewa. Tapi ibadah tidak seumpama itu. Kerana
apa jua yang engkau lakukan, yang engkau buat tidak diperkenankan oleh Allah, tidak bermakna dia rugi, tetapi disimpan oleh Allah Ta'ala sebagai bekal supaya engkau mendapat pahala dan bebanan banyak pahala di hari akhirat. Satu benda yang kita minta dengan Allah, Allah tak tunaikan. Nah, seumpama ada orang dia berhajat sembuh daripada sakit, tetapi dia berdoa pagi, petang, siang dan malam, tapi Allah tak perkenankan. Bahkan bertambah-tambah sakit dia pula. Bertambah-tambah, makin lama makin banyak, makin lama makin banyak sakit dia. Makin lama makin banyak sakit dia. Dan tidak berhenti dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat, sesungguhnya dia ini menjadi di antara orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita pergi ziarah orang sakit, kita pergi tengok orang sakit, kita kata siang ke dia. Kesian ke dia. Kena uji begitu. Tetapi di sisi Allah tidak begitu. Oleh kerana Allah Ta'ala beri sakit kepada seseorang hamba dan hambanya itu redha dan tidak berputus asa kepada Allah, maka sakitnya itu menjadi gerbang pertama kepada kemudahan saat dia nak mati. Sebab tu tuan-tuan, banyak kisah berlaku bagaimana seorang penagih dadah. Penagih dadah, dia ni saat-saat hujung dia disangkiti kuman HIV dan menyebabkan tubuh dia ni seketul daging gugur. Dan orang keji dia, hina dia, berlaku di satu tempat. Orang kata macam-macam ke dia, sehingga kan keluarga dia tak ambil tahu hal dia. Tetapi dia tak pernah putus asa, oleh kerana dia tahu bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan memaafkan dan bersifat dengan rahmat. Maka tiap-tiap malam dia munajat kepada Allah 3 bulan sebelum dia meninggal dunia. 3 bulan sebelum dia meninggal dunia, dia minta pada Allah. Dia minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku mengetahui manusia menghinaku kerana mereka melihat keburukanku, dan aku tahu di sebalik keburukanku ini Engkau tidak pernah berputus untuk memaafkan segala kesilapanku. Dia berdoa pada Allah tiap-tiap malam, dan dia merintih tiap-tiap malam menyesali akan sekalian dosa dia, sehingga keluarga dia buang dia, tuan-tuan. Pemuda ni muda lagi, umur dia lebih kurang 43 tahun. Dia, keluarga dia tinggal dia, letak di rumah arwah pusaka mak dia. Sebab tu dalam hidup kita ni, tuan-tuan, selain daripada Allah dan Rasul, orang yang benar-benar kasih pada kita, ibu bapa kita. Ibu bapa kita. Sebab apa kita kata gitu? Sejahat mana pun seorang anak tu, mak dia takkan buang. Takkan buang. Dia akan berikhtiar macam mana sekalipun cari penawar untuk anak dia. Mak dia ni tak pernah putus asa. Tiap-tiap ketika dia datang dengar kuliah, mana-mana ustaz yang datang, dia akan bawa botol air dan bagi ustaz tu baca ayat Quran. Dengan dia kata, saya nak ambil berkat. Mudah-mudahan dengan ustaz baca ni, anak saya ni berubah. Tiap-tiap hari sehingga dia meninggal dunia dalam bulan Ramadan. Tiap-tiap hari dia buat. Itulah kasih seorang ibu. Walaupun kita kata kasih yang isteri kita pada kita pun tidak boleh menyamai kasih seorang ibu pada anak. Walaupun kita kata kasihnya suami pada isteri, tidak boleh melawan kasihnya seorang ibu kepada anak. Tak boleh lawan. Ialah seorang manusia yang baik macam mana, buruk macam mana pun dia kata, ni zuriat aku, buruk baik aku terima. Walaupun orang kata, kawan kampung keliling kata, mak anakmu tak berubah dah. Tak berubah dah. Dia kata tak apalah, mungkin masa aku hidup dia takkan berubah, tapi bila aku mati dengan izin Allah, mungkin dia boleh berubah. Dia minta sehinggalah dia meninggal di malam 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan, hasil daripada munajat kepada Allah Ta'ala. Munajat kepada Allah Ta'ala ketika mana anak dia ni balik daripada mabuk, balik daripada menagih dadah ni, dia tengok mak dia terbujur kaku, duduk atas tikar sejadah dalam keadaan Al-Quran terbuka dan jubahnya, kain semayang ni basah dengan air mata. Maka anak tadi terduduk dan dia menangis bila tengok mak dia meninggal. Dalam masa yang sama, Allah Subhanahu wa ta'ala uji pada dia, selang pada seminggu mak dia meninggal, dia dibuang oleh adik-beradik.
Semua orang buat, bahkan jiran-jiran dia pun fitnah dia, kata dia macam-macam. Bermula daripada hari itu sehingga kan bila dia nak pergi ke surau ke masjid pun orang larang. Sebab dia ada penyakit. Hari ke hari Allah Ta'ala beri kepadanya penyakit sebagai kafarah di atas maksiat dosa yang dia buat. Daging dia ni luruh, daripada dia gemuk dia sakit sikit-sikit. Dia ni berhajat untuk berubah. Dan dia jumpalah imam kampung. Bila dia jumpa imam kampung kata, aku hanya boleh bagi muajaran ketika mana orang lain balik daripada masjid. Dan dia kata, wahai imam, sembunyikan sikap aku. Sembunyikan. Imam kata aku nak tolong pun boleh. Oleh kerana orang kampung tak suka kamu, jangan mari waktu solat. Mu mari lepas orang balik belaka, waktu malam mu mari. Aku ajar mu cara-cara bertaubat. Maka bila dia tengok orang balik belaka, tiap-tiap malam dia berulang alik ke rumah Tok Imam ni. Sehinggalah sebulan kemudian imam ni pula meninggal dunia. Maka dia hilang punca. Dia cari orang lain, tak ada orang sanggup terima dia. Orang kata mu ni ada penyakit. Dan daripada saat itu dia ni mengurung diri di rumah, hanya makan, keluar cari makan dan cari minum sedikit, dan mengharapkan sedikit ihsan daripada orang-orang yang dia kenal. Dia tiap-tiap hari dia beristighfar, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit bekal daripada apa yang imam tu ajar dia. Sehinggalah dalam tempoh sekian Allah Ta'ala izinkan dia meninggal pada hari Jumaat. Sebelum dia meninggal, dia pusing kampung. Seminggu sebelum dia meninggal, dia beritahu pada orang. Dia kata mungkin minggu ni minggu terakhir saya hidup. Saya minta maaf belaka di atas kesilapan saya, curi lembu orang. Saya minta maaf di atas saya curi kambing orang, saya curi gelang orang, saya curi. Dia minta maaf belaka, dia pusing kampung. Walaupun orang kata ke dia, walaupun orang keji, tidak kurang juga ada orang yang simpati kepada dia. Dan dia kata kalau tak jumpa lagi saya dalam hujung minggu ni, barangkali saya telah meninggal dunia. Dalam kedai tu, dalam kampung tu ada seorang tokek kedai yang biasa bagi dia makan. Di waktu pagi ni orang tu akan bagi atau nasi depan rumah dia, tak masuk dalam rumah. Tapi oleh kerana hari tu dia bagi makanan, dia ketuk pintu, bagi salam, tak dengar jawapan, maka dia tinggal. Bila dia tinggal, dia lebih kurang dalam sejam 2 jam, dia berasa tak sedap hati. Bila dia rasa tak sedap hati, dia pergi tengok. Dia suruh anak murid dia pergi tengok, anak buah dia, tukang hak jaga kedai ni, pergi tengok. Dia kata mamak tu lagu mana, kau mati kedah dia. Bila dia tengok nasi masih lagi berada di luar dan pintu ni tidak terkunci. Bila tengok ni, dia tolak pintu. Bila tolak pintu, dia masuk, dia tengok pemuda tadi duduk terbaring di atas tikar dalam keadaan dia telah meninggal dunia. Dan bila mana orang mari, satu benda yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, karamah yang Allah Ta'ala bagi kepada si mati ni, walaupun selepas mati, ramai orang mari. Pemuda tadi waktu keluar cerita, dia kata bila aku sampai rumah dia tak bau busuk seperti mana busuk sebelum ni. Dan bau wangi. Bila sampai tu masing-masing nak mengetahui belaka. Masing-masing nak ambil tahu dan berebut masing-masing nak memandikan jenazah dia. Ini kita kata rahsia daripada keikhlasan dalam melakukan taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah tidak melihat kepada kesempurnaan jasad, kerana jasad itu pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tidak melihat kepada harta kita, kerana harta yang kita miliki itu Allah yang punya. Allah tak tengok pada keturunan kita, sebab keturunan kita pun datang daripada tulang sulbi Nabi Adam yang dibuat, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fattakullahu fastata'tum. Dan apa yang ditengok itu, apa dah sifat takwa, dan engkau tetap di atas sifat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu pemaisuri syurga Rabi'atul Adawiyah, tak kala dia berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menjemput-jemput nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat-saat dia beristighfar kepada Allah, dan ketika itu juga dia menangis. Bila dia menangis, marilah orang tanya, wahai Rabi'atul Adawiyah, kenapa engkau menangis? Dia kata, aku bimbang, aku memuji Rasulullah, aku bimbang, aku beristighfar kepada Allah. Barangkali kerana ini adalah kerjaku tiap-tiap hari. Jadi aku menggandakan istighfarku kepada 10,000 kali sebagai tanda aku minta maaf kepada Allah. Barangkali aku buat kerjaku, ibadahku bukan kerana ikhlasku, tetapi kerana itulah tabiat aku. Beza tu tuan-tuan. Sebab tu kita ni bila mari surau, mari dengar kuliah, tiap-tiap hari perbetulkan niat. Bukan kerana kerja aku dah pergi surau, bukan.
Bukan kerana sebab memang aku pergi surau sama. Bukan. Kita buat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita buat kerana tabiat, maka barangkali kita bimbang kesempurnaan pahala tidak sampai kepada kita. Kesempurnaan pahala itu tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Umar Al-Munzir, seorang waliullah, duduk di kota Baghdad. Di salah satu selepas kekhilafan zaman khilafah Ar-Rashidin, ketika mana itu dia ni hidup, Habib Munzawar ini, Habib Munzir, seorang waliullah. Dia ni adalah seorang ahli ibadah yang kuat ibadah, bangun sembahyang malam dan baca Quran, mengkhatamkan Al-Quran tiap-tiap hari. Dan di kota Baghdad di situ juga tiap-tiap malam akan ada orang yang datang ketika mana waktu subuh, sebelum waktu subuh, sejam atau 2 jam sewaktu sebelum subuh, dia akan mari ketuk pintu rumah orang. Karyah masjid ni akan pergi ketuk pintu rumah orang. Dia kata, bangunlah engkau di waktu ini, kerana waktu ini Tuhan mustajabkan doa. Siapa yang berhajat kepada Allah, maka bangunlah di waktu ini. Siapa yang memohon ampun kepada Allah, yang banyak dosa, bangunlah waktu ini. Maka oleh kerana Habib Munzir ini, dia ni seorang wali Allah, dan dia kata, mari perasaan dalam diri dia, dia nak bila mana mari orang ketuk pintu rumah dia tu, dia nak beritahu masa tu dia tengah baca surah Taha. Dan dia nak hok ketuk pintu tu dengar dia mari. Makna kata tahu, bangun dah ni. Wali ni bangun dah. Orang soleh ni bangun dah. Syaitan bisik pada dia, kalau mu tak baca kuat, barangkali tak tahu. Maka dia menguatkan bacaan ayat Quran lebih kurang 5 ayat daripada surah Taha. Dan dia baca kuat. Dan sehinggakan orang yang datang ketuk pintu tu beritahu, wahai Syekh, sesungguhnya engkau di antara orang yang dimuliakan oleh Allah kerana engkau bangun sebelum aku kejutkan kamu. Maka datang rasa takjub pada hati dia. Dia kata, itulah memang telah menjadi tabiat aku. Dia kata, telah menjadi tabiat aku. Maka lepas pada tu, habis dia beribadah, dia tertidur. Sehingga dia tidak sempat untuk solat berjemaah waktu subuh. Bila dia tak sempat bersolat waktu subuh ni, dia sedih. Dia sedih, dia menangis. Dia kata, apa tak kena dengan aku ni? Tak pernah aku meninggalkan solat subuh berjemaah. Maka oleh kerana begitu, dia munajat di waktu pagi, sehingga waktu malam dia tak makan. Dia tak makan, dia berpuasa pada hari itu. Dia kata tak sedar hati, buat apa aku hari ni? Aku tak pernah macam ni. Walaupun aku bangun malam, aku akan boleh bangun solat subuh. Tapi hari ni aku terlepas. Bahkan dia bangun dalam setengah dia mengatakan bahawa bangun tu telah terbit matahari waktu duha, menyebabkan pada hari itu dia tidak makan. Dan dia tidak berganjak daripada tikus sejadah dia, beristighfar kepada Allah dan solat taubat. Sehingga datang waktu malam, habis pada waktu malam tu dia tak pergi ke masjid untuk mengajar. Sebab dia kata, aku tak layak untuk mengajar kerana aku bukan daripada kalangan orang yang istiqamah dalam beribadah. Dia bukan macam kita. Kita telawak semayang tu perkara biasa. Bukan sengaja. Dia kata, dah nak buat mana? Letih. Tu jawapan kita. Sokmo lambat. Isteri kata, bukan sokmo bang, memang selalu. Semayang subuh awal waktu tu kadang-kadang, tapi lewat tu memang sokmo. Bukan kita sini hok duduk Zimbabwe sana. Bila mana dia kena keadaan itu pada malam tu, dia tak sedar. Maka dia bangun, dia munajat pada Allah dan dia berdoa dengan tawassul pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia minta kepada Rasulullah, tunjuk apa masalah aku. Tadi aku tak boleh sembahyang subuh berjemaah. Sehingga pada kadar itu dia bermimpi didatangi oleh 2 malaikat. Mari 2 malaikat bincang sama-sama dia, tulis pahala. Dan di malaikat kata, dalam banyak-banyak surah ni ada 5 ayat ni kita tak boleh beri pahala ke dia. Malaikat seorang lagi tanya, kenapa tak boleh beri? Sebab dia baca tadi bukan kerana nak supaya dia boleh pahala. Dia nak orang dengar dia bahawa dia ni bangun malam dah, masa orang mari ketuk pintu rumah dia. Jadi dia kata, hari ni kita tolak, tak boleh 100% pahala. Contohnya, boleh 95% saja. Dan dia terjaga daripada tidur pada ketika itu azan subuh. Dan dia dalam keadaan itu dia bangun sujud kepada Allah dan dia bertaubat kepada Allah dengan dia sembelih. Dengan membeli, dengan duit yang dia ada, dia beli 70 ekor kambing, sembelih bagi fakir miskin makan. Bila orang tanya, apa mu sembelih? Dia kata, ada sebab aku tersendiri. Dia nak ceritakan macam kita.
Kita sikit-sikit lah cerita kat orang. Nah, cerita tu pun sombong dah. Saya ni biasa bangun sembahyang subuh berjemaah. Tapi mari tak boleh pergi solat subuh berjemaah. Letih sangat. Saya ni minta maaf lah. Tak rajin lah tinggal subuh berjemaah. Cerita apa kat orang? Nah, orang dulu jaga keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak jaga. Nah, masuk nasi, buat nasi biryani tu bukan buah orang. Padahal berlambak orang lain boleh buat. Dia duk cerita kat orang. Oh, hari ni layan cik suami, dia kata. Nak layan cik suami, nak makan nasi Arab. Walaupun tak pandai mana pun tak apalah. Janji suami cakap sedap. Orang lain tak kata pun apa pun tak apa. Hi. Nak? Sedangkan kata Imam Ali, Sayyidina Ali karamahu wajhah, engkau buat sesuatu kebaikan itu seumpama engkau menyembunyikan kemaksiatan engkau di waktu malam. Baru jadi. Nah, buat satu perkara baik, benda mustahak kita kabur. Kata Sayyidina Ali, barang yang perkara engkau boleh tunjukkan kepada manusia hanya ibadah zahir yang wajib. Kenapa ibadah zahir wajib? Semayang berjemaah memang kena tunjuk ke orang sebab kita mari sejid. Adakah kita nak pakai kelubung tutup muka gitu? Puasa. Nah, Imam Syekh Daud As-Satiri, seorang ulama besar, dari kota Maghribi. Dia berpuasa selama 40 tahun, tidak diketahui oleh anak dan isteri dia. Bagaimana orang tahu dia berpuasa? Ketika mana dia telah wafat. Bila dia telah wafat, maka anaknya didatangi oleh seorang peniaga makanan. Dia berkata, sesungguhnya ayahmu berhutang kepadaku, dan dia menjadikan kedaiku tempat dia berbuka puasa setiap hari, melainkan hari-hari yang diharamkan berpuasa. Maka anak dia kata, selama mana dah? Dia kata, sesungguhnya ayahmu telah berbuka di kedaiku ni dengan memakan 3 biji tamar sebelum dia pulang ke rumah di waktu petang selama 40 tahun. Bila orang tanya, fahamlah dia bahawasanya ayah dia ni tak ambuh beritahu ke orang dia berpuasa. Sebab tu hari ni perkara yang memusnahkan kebaikan kita perkara yang memusnahkan ibadah kita, hak paling mudah sekali WhatsApp. Cuba tengok status WhatsApp, masing-masing berebut-rebut nak cerita ke orang benda yang dia buat. Dia renovate rumah, cerita ke orang. Dia boleh projek, ada orang dia boleh projek, dia share tanda dia ke orang. Lepas tu bila jabat dia tak sedap, dia panggil Tok Bomo. Tok Bomo pun kena teka tu betul. Awak ada tak share-share benda-benda maklumat syarikat dalam awak punya status Facebook ke? Oh ada, minggu lepas saya share ni. Tok Bomo kata kena aku teka hari ni. Tok Bomo kata tak boleh ni, kena bayar kafarah. Awak kena bagi saya 700 untuk beli kambing seekor. Tu beli lah. Beli ke tak? Dah beli. Tok Bomo bahang duit. Bukan orang sini lah. Serba-serbi nak cerita kat orang. Sedangkan kata Ibrahim Adham, sesungguhnya ibadah itu rahsia engkau dengan Tuhan kau. Bila kebaikan yang engkau buat ni ialah rahsia kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rahsia kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita kalut nak cerita kat orang apa? Sebab tu dalam satu riwayat Abu Zar Ar-Rifai berkata, sesungguhnya kami sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, akan ada orang yang dihadapkan di hadapan Allah tetapi dia dicampakkan dalam api neraka. Pertama, orang yang alim. Yang alim dengan ilmunya. Bila ditanya oleh Allah, kenapa engkau menjadi orang alim? Dia kata, sesungguhnya aku menjadi alim kerana aku ingin membimbing manusia ke jalanmu, wahai Allah. Maka Allah berkata, bohong. Sesungguhnya engkau ni, kealimanmu hanyalah semata-mata kerana engkau menginginkan orang mengangkat dirimu sebagai orang alim, bukan engkau buat kerana aku. Lepas habis orang alim pula, mari pula orang yang bersedekah. Siapa bersedekah? Dia kata, apa sebab engkau untuk aku beri syurga? Dia kata, kerana engkau telah menerima pahala sedekahku, wahai Allah. Maka Allah berkata, bohong, engkau tidak bersedekah kerana aku. Engkau bersedekah tidak lain, tidak bukan hanya kerana engkau ingin beritahu kepada orang bahawa engkau adalah orang yang paling baik dalam bersedekah. Termasuk juga daripada kalangan orang yang mengerjakan haji, datang ke hadapan Allah dengan pahala haji, maka ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dibimbangi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara yang paling aku bimbang dalam kalangan umatku ialah orang yang datang dengan pahala yang banyak
tapi dia dimufliskan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu sepenting-penting dalam ibadah ialah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada diterima oleh Allah amal melainkan yang ada baginya ikhlas dan berkehendak ia semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bila sebut ikhlas, dia perlu diajar dan perlu dalam proses pembelajaran. Bukan bila sebut ni ikhlas ni dia mari serepok lepas habis kuliah ni ikhlas lalu. Imam Ghazali dia bagi dah ciri-ciri ikhlas. Imam Ghazali dia bagi ciri-ciri ikhlas. Pertama, apabila ibadat yang engkau buat itu engkau mula istiqamah dan tetap dengan ibadah itu. Antara tanda ibadah yang dalam banyak-banyak ibadat yang kita buat yang Allah Ta'ala terima dan kita ni dipandang oleh Allah, engkau mula berjinak-jinak dan tekun dengan ibadah itu. Sebut contoh paling mudah dan tuan-tuan pun faham. Kita suka mari dengar kuliah, dan bila mana kita tak boleh hadir dengar kuliah kerana ada musyakah yang tak boleh elok, maka kita rasa bersalah kepada Allah Ta'ala dan berasa menyesal kerana tak boleh hadir untuk mendengar kuliah siapa-siapa sekalipun, kerana itu tabiat kita. Mudah. Imam Ghazali bagi. Yang kedua, dengan ketaatan yang engkau lakukan itu engkau makin hampir kepada mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan akhlak kita buat ni, ibadah kita buat pagi, petang, siang, malam ni, akhlak kita telah mula meniru sedikit sebanyak akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama bagi penerangan, antara contohnya engkau telah mula adanya sifat tekun dan sabar dalam menghadapi musibah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dah mula rasa sabar, kita mula rasa tenang apabila ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bermakna ibadah yang sedang kita buat, yang telah kita buat, dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan engkau mula merendah diri, kata Imam Ghazali, dan menjadi orang yang zuhud dan tidak ingin dipandang mulia oleh kalangan manusia lain. Oleh kerana dah kita tekun dengan ibadat, tekun dengan baca Quran, tekun dengan ngaji, tekun dengan puasa, tekun dengan segala ibadat zikrullah dan sebagainya, bila orang puji kita, kita tidak berminat. Bila orang sebut tentang kebaikan kita, kita kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tiada bagiku. Dan engkau telah mula lebih disukai dihina daripada dipuji. Tanda-tanda ikhlas tu nak mari, kita telah mula berasa selesa dihina daripada kita dipuji. Kita hari ni, kalau orang puji kita, kita senyum lebar. Kalau orang kata ke kita, kita buat muka bewok nak mapu, nak marah. Tu sifat kita. Tu sifat kita. Kalau puji ni manusia memang gitu dah. Bila puji memang senyum memang. Tetapi orang yang telah hampir kepada mukhlisin, orang yang benar-benar dia buat sesuatu kerana Allah, lebih dia gemar orang hina dia daripada orang puji. Sebab tu Habib Umar Al-Hafiz, contoh orang yang masih ada hari ni. Orang kata ke dia macam-macam gajah rimah. Orang kata dia ni ahli bid'ah, orang kata dia ni ahli tarikat sesat, orang kata dia ni banyak bawa orang kepada kesesatan. Tuan-tuan tahu, anak murid dia beribu dalam dunia ni. Antara contoh role model anak murid dia Habib Ali Zainal Abidin. Kerana kata Imam Ghazali, tidak lahir seorang anak murid yang mursyid daripada guru yang fasik. Tidak akan lahir seorang anak murid yang soleh, yang mursyid daripada seorang guru yang fasik. Kalau betul lah kata dia tu, kita tak nafi dia ni manusia yang ada dosa sebab dia bukan Nabi, bukan Rasul. Kalau betul dia ni bukan daripada kalangan orang yang benar, tuan-tuan, cuba tengok akhlak anak murid dia. Cuba tuan-tuan tengok akhlak Habib Ali Zainal Abidin. Bila dia bercakap tentang orang, tuan-tuan tengok bila dia berforum dengan orang Puan, lagu mana? Bila orang jepuk dia masuk TV Ahli Hijrah, dia akan tanya soalan pertama, siapa yang akan jadi moderator? Siapa yang jadi moderator?
Bila orang kata ada muslimat, nah, puang jadi, dia akan minta keizinan supaya tukar orang lain. Menak kabur zuhur kita ni, tabiat kita lelaki ke puang, puang ke lelaki. Dah, kalau ada orang puang, share sikit kita. Dah. Dah. Nah, tapi nak kabur zuhur, ikhlas dia, comel akhlak dia, tidak akan lahir daripada seorang guru yang fasik. Daripadanya itu ke orang murid yang mursyid. Mustahil. Maka batu saya kata orang yang hina orang sebut berkenaan dengan dia, nak musim Maulidun Nabi, bila dia ajak orang selawat, orang kata dia ni fasik lah, orang kata dia ni mereka-reka perbuatan ibadah. Saya cuma ambil contoh, tengok anak-anak murid dia, akhlak begitu baik. Bila dia bercakap, kita tenang je dengar. Nah, kita ni bila orang dengar cakap sekabu. Nah, dia bercakap lahir daripada hati. Tuan-tuan tengok Habib Ali Zainal Abidin, contoh paling dekat. Dan orang yang telah meninggal, Habib Ali Al-Muzawwar. Tengok pula kepada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Tengok pula antara anak murid dia lagi, Habib Ali Jufri. Antara orang yang bila dia bercakap dikatakan susuk badannya seumpamanya jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali Al-Jufri. Tubuh dia tu, contoh fizik yang ada pada diri dia itu ada mirip dengan sifat-sifat jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba tuan-tuan tengok, walaupun dia tak duduk depan kita, dia bercakap depan YouTube, bila kita buka, kalau kita ni orang mukmin, kalau kita ni orang fasik memang tak suka sama kau orang lain. Tak berahi sama, tak kena sama, kita je kena. Nah, tu bab lain. Ni bab nak cerita hati orang yang ibadah dia telah mula dipandang oleh Allah. Dia mula berminat kepada munasyafah dan disebut akan perkataan nasihat-nasihat daripada orang-orang alim. Dia minat pada nasihat-nasihat orang alim. Sebab Allah buat dah sifat orang fasik ni, walaupun dia ni ada ilmu, tapi kalau sifat dia fasik, dia akan berlawanan sama dengan alim ulama. Sebab tu hari ni tuan-tuan tengok, ramai orang yang menentang golongan-golongan habaib ni. Golongan-golongan habib ni yang datang ajak kita puji Nabi, dia orang marah. Hak mari pakai selendang, hak mari pakai serban, pakai baju putih, dengan pakai piyuh capar dan sebagainya, dihina oleh golongan-golongan selebriti agama hari ni. Orang hak ada PhD. Tuan-tuan tengok Ustaz Dr. Muhaizat kena lagu mana? Dalam ceramah dia, ramai mana orang hentam dia. Apa dia kata? Kalau aku bercakap untuk memenuhi kehendak manusia, maka aku akan ikut saluran apa yang orang buat. Tapi oleh kerana aku bercakap mempertahankan hak yang benar, maka aku rela dipuji, rela dikeji daripada dipuji oleh orang lain. Sebab itulah tuan-tuan tengok, dia tak pernah ambil kisah orang kata apa ke dia. Pernah diceritakan suatu ketika di Tamrin, Habib Umar Al-Hafiz ni, ada seorang lelaki ni benci sangat ke dia. Dia datang daripada Indonesia, dengan dia belajar banyak-banyak ni, dia berhajat, dia nak masuk kat Darul Mustafa, dia nak belajar dan dia nak cari kesalahan Habib Umar. Nak cari kesalahan. Maka dia masuk belajar. Masuk belajar dalam kelas dia semua soal. Soal. Tanya macam-macam dia tanya. Habib layang dia macam biasa. Walaupun dia tak bersetuju, Habib hanya senyum saja. Sehingga di waktu malam ketika dia sedang tidur, Habib Umar Al-Hafiz ni bila tengok anak murid dia mata dia mesti sejuk, dia pergi berjalan dekat pondok, dia tengok budak-budak tidur, dia bawa selimut yang dia gunakan. Dia pergi kepada seorang pelajar ni daripada Indonesia ni, dia tolong selimut budak tu tidur sebab budak tu sejuk. Orang memang bertetangga sama dengan dia dalam kuliah. Walhal dia tahu dah orang tu mari bukan kerana nak belajar, tapi kerana nak lawang dia. Tapi dia sebut pada anak murid dia, orang-orang kanan dia, kita jadikan dia sahabat kita. Jadikan sahabat. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya hebat berperang, tapi Nabi ahli psikologi yang paling kuat. Nabi lah ahli psikologi yang paling kuat. Datang kepada seorang perempuan yang suaminya meninggal daripada galangan Yahudi. Nabi lah di antara orang pertama yang ziarah. Dia ziarah dan Nabi tolong kepadanya uruskan jenazah suami dia. Sedangkan dia ni laki bini ni adalah antara orang yang selalu menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila suami dia meninggal, Rasulullah datang dan Rasulullah ajak sahabat bantu dia untuk uruskan jenazah.
Maka perempuan tu kata, aku bersaksikan sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksikan bahawa Muhammad itu utusan Allah. Suami dia masih lagi belum dikebumikan, dia telah melafazkan syahadah. Nak sebut akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu di antara tanda ikhlas, kita mula benci, kita mula tidak suka dipuji, bahkan kita redha apabila kita dikeji. Orang nak kita biarlah. Orang nak khabar apa ke kita pun biarkan. Yang penting kita tahu apa yang kita buat. Apa yang kita lakukan. Sebab tu tuan-tuan, saya selalu sebut, tidak bermakna kami yang duduk atas ni kami mulia pada tuan-tuan, tidak. Kadang-kadang tuan-tuan lebih mulia pada kami yang duduk atas ni tuan-tuan. Tuan-tuan datang tidak dibayar. Tuan-tuan datang benar-benar kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan datang isi minyak sendiri. Tuan-tuan datang dalam keadaan tuan bawa bekal sendiri. Kami datang, orang layan kami, orang bagi kami makan, orang bagi kami duit isi minyak dan sebagainya. Kadang-kadang itulah kata Habib Ali Al-Munzir, seorang wali daripada kota Baghdad. Ketika mana selepas dia menyampaikan ucapan taklim. Selepas dia menyampaikan ucapan taklim, apa dia sebut? Ketika mana orang menghidangkan dia nasi kambing, dan adanya satu peha kambing yang diletak di dalam satu talam yang besar dan diletakkan di atas meja, dan dijemput Habib Munzir ini untuk duduk di atas meja tersebut, duduk atas kursi untuk makan. Ketika mana dia sedang membaca doa untuk dia makan, bila dia amin, dia nak jamuh. Bila dia nak jamuh, tangan dia terdiam dan air matanya jatuh. Air matanya jatuh. Dan dia berkata, aku tidak mampu untuk menjamah daging ini. Bila orang tanya dia, kenapa wahai Habib? Dia kata, sesungguhnya aku dijemput datang dan aku dipuji dan aku disanjung, tetapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki utusan Allah yang dikasihi oleh Tuhannya, yang dikasihi oleh penduduk langit dan bumi. Tak kala dia datang kepada kaumnya untuk mengajak kepada agama, dia dibaling dengan batu, dia dibaling dengan najis, dia dibaling dengan kaca sehingga luka tubuh badannya. Mana mungkin aku mampu menjamah makanan yang lazat ini, sedangkan Nabiku menderita untuk mendoakan akan aku dan kamu. Dia tak jadi makan pada hari itu. Dia tak jadi makan. Sebab tu saya suka dengar lagu. Sudah sunnah orang berjuang, mengembara dan berkelana, miskin dan papa jadi tradisi, mengembangkan ajaran Nabi. Saya suka ulang lagu tu. Sebab Nabi nak sampaikan dakwah pada saya dan tuan-tuan, nak kita Islam hari ni, sebelum Nabi diangkat menjadi khalifah, Nabi terlebih dahulu merasai dikeji. Nabi terlebih dahulu dirasai dihina. Nabi terlebih dahulu dirasai dipukul, dicampur dengan najis. Maka kata Habib Munzir, mana mungkin aku mampu menjamah daging yang seenak ini, sedangkan Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam menahan lapar dalam ketika mana dia pergi berhijrah ke bumi Taif untuk menyampaikan seruan agama. Dalam pada hari itu Nabi telah 3 hari tidak makan. Kita habis kuliah, orang hidang makan dah. Tak? Kalau mari hok sahur-sahur sikit, PA dia hok ngada tanya. Dia tanya, dah bilik nak duduk mana? Bilik nak duduk bilik mana? Lepas tu esok sarapan pagi siapa atur? Bila kita kata nebeng, dia kata tak boleh. Ini protokol. Ini protokol. Sebab tu kata guru kami, Syekh Abdul Rahman, dia kata, barang siapa daripada kalian yang menjadikan agama sebagai tempat kalian diangkat sehingga kalian menyusahkan makmum, kalian bukan daripada orang yang bertalian dengan aku. Dia kata, barang siapa daripada anak murid dia ni yang duduk dalam bidang agama, yang nak diangkat, yang nak dipuja, sehingga dia menyusahkan makmum, menyusahkan AJK masjid, menyusahkan orang surah, cari pitih banyak-banyak, kena sedia penginapan sedap-sedap untuk dia, bukan dia bertalian dengan aku. Bukan dia bertalian dengan aku. Sebab tu daripada ramai kami ni tuan-tuan, muslimin muslimat siapa hari ni, dan mudah-mudahan kekal. Saya pernah tidur dalam kereta. Mari
kuliah subuh waktu maghrib. Tuan-tuan bayang, saya duduk di Bukit Besi. Nak sampai sini lebih kurang 58 minit. Nak kuliah subuh. Lepas tu pula ada, sebelum subuh, ada qiyamul lail. Tak mau sebut seorang mana. Ya? Dia telefon. Dia tanya, Ustaz, kita nak sedia homestay mana? Saya tanya, homestay orang sponsor ke pakai duit masjid? Dia kata, tak ada orang sponsor setakat ni. Kita guna duit masjid. Saya kata, haram aku ambil. Dah, membayar dah duit minyak aku lagi. Lepas tu aku pula kena duduk situ membayar pula duit masjid. Dah, ni bukan nak sebut nak puji lillahi ta'ala, tidak. Saya kata tak apa, saya akan turun awal sikit. Saya akan sapa ngang-ngang pukul 4 pagi. Dah. Ngang-ngang pukul 4 pagi sebelum. Mikir-mikir bila sapa rumah, kita kata kang tidur kang setan tepuk sampai pagi tak bangun terus. Dah, saya turun pukul 2, sapalah depan masjid tidur. Parking kereta tidur. Datanglah seorang mak ubat ketuk itu. Pukul 3.30 minta pitih. Dia dekat kenal kita ustaz dak ustaz. Itu dia apa? Nah. Dalam poket pula masa tu ada ke-50. Bulan puasa pula 10 malam terakhir pula. Kita kata nampak pada pesen ketua-ketua ni lagi dadah, tapi tak pernah ambil berkat bulan puasa, mungkin barangkali dia nak tobat, berilah pitih ke-50. Beri pitih ke-50, selesai. Lepas pada habis semayang apa semua, habis qiyamullah, habis kuliah subuh, salam lah. Hari tu duk salam kau. Hari tu duk salam kau. Masuk kereta lepas habis sahur, masuk kereta lepas subuh apa semayang subuh, balik. Ita tengok kiri kanan, ambil duit dak bawa. Minyak kelik dah. Betul-betul kelik. Siapa tu kelik-kelik dah. Pitih aku beri ke syaitan, kata pada mukamu. Mu ada 50 malam beri kat orang. Hari ni orang dak beri pitih semua. Kita kata sudah. Nak telefon pula, sila bayar, jelaskan anda punya akaun dulu. Talian akan disambung semula selepas itu. Nak bayar pula. Nak balik klik-klik, nak telefon orang tak boleh. Dak kan nak pergi kabur ke mengusi, mana duit upah. Tak. Dengung memujen dengung, jalan balik. Sapalah tepi jalan. Siapa tepi jalan kata memang aku ini selawat pula siapa kereta aku sebab aku mari kelik dah. Siapa depan surah tu kelik dah. Nak buat lagu mana aku ni? Saya parking betul-betul tepi Petronas Binjai. Saya parking situ dengan niat nak naik highway. Parking duduk congok situ. Nak makan tak boleh bulan puasa. Buat lalat terbit tengok kiri kanan, minta-minta adalah orang nampak aku orang kenal. Sehinggalah marilah hamba Allah. Mari hamba Allah seorang berhenti dengan motor. Ustaz, mari mana? Dalam hati kata, mari dah. Nah, saya kata mari kuliah sini. Dia kata kebetulan sungguh Ustaz. Saya memang ingat nak telefon pukul 9 lagi, tapi dah jumpa saya kabur lalu lah. Gini, anak saya 3 hari dah tak bangun tidur. Dak tidur. Nangis semua baru lepas 40. Nangis tak berhenti dia kata. Kita kata dalam hati kata, biasa kalau aku buat orang BPT. Nah, kita kata gini dah halang saya ada ni, pergi lalu. Pergi rumah dia. Nah, sesar masalah. Tak boleh salah kau gitu. Nah, boleh dah. Dewi ke kita 80 ya. Isi minyak hijau, dak isi minyak kuning. Nah, berhenti tu orang tanya, hijau kuning? Hijau, dak isi minyak kuning. Tak, berapa? Penuh. Maybe penuh RM69. Ada lebih. Nah, sombong lalu balik. Nah, dah siapa molek, siapa ke pakar? Nah, pengurusi telefon. Ustaz, duit dak nak beri balang. Kita tak apa, tak ada. Bismillah. Nah, ini kerja Allah Taala. Nah, ni kerja Allah. Nah, Nabi dak makan 3 hari pergi berdakwah. Kita baru tak ada isi minyak kereta ketua dah. Padahal bukannya duduk dalam rok dalam hutang, tapi jalan. Nah, ini kerja Allah Ta'ala. Sebab itulah nak kena duduk pada ikhlas ni, dia kena belajar. Bukan dia mari debuk gitu, mari dengar setahun, warak lalu dah. Dia mesti melalui proses amalan, beramal dengan ikhlas. Lepas tu biasakan kita dikeji. Biar orang tak kenal tak apa. Sebab hari ni dengan lapang muka buku ni menyebabkan manusia ni menjual agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, masa sebelum terkenal tak ada hal, orang bagi berapa ya beres, panggil. Nah, bukan kat lain, ke mamang ni je. Orang panggil dulu tak pernah tanya berapa bagi. Selang berapa lama nama naik ke YouTube, bila ada page sendiri, nah,
Bila ada pengikut, follower telah menghampiri 100,000, bila orang pun jepuk, kampung yang sama pun jepuk, berubah dah. Sila bercakap dengan PA saya. Bapa mu tak ada mulut, lidah mu kelu nak cakap. Bukan, saya ikut pada PA saya sebab dia yang susun jadual saya. Bila susun jadual, PA dia kata PA 25%. Dulu hanya jemput sekadar bagi berapa pun. Hari ni dak dah. Kena dah. PA dia kata, kat mana surau tu? Kat Kemamang. Oh, saya daripada Kuantan. Kuantan ke Kemamang lebih kurang sejam lebih. Lepas tu dia kata kuliah tu, kuliah kalau boleh bukan kuliah subuh saja, tolong cari masjid lain atas buat kuliah duha sampai kuliah zuhur. Padang dia pergi. Kepala otak dia. Ni perkara yang berlaku. Bukan salah, betul minta upah tu harus hukumnya, tapi kita bercakap tentang keikhlasan. Kerana ikhlas itu engkau pula tiada menginginkan apa-apa melainkan dengan apa yang engkau harap dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada benda dia harap, bukan tidak mahu pada upah, tapi agama tidak diletak dengan nilai ringgit. Tidak diletak dengan nilai ringgit. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok orang pondok, dia belajar 10 tahun, 20 tahun, dia keluar mengajar, dia cukup-cukup pegang dengan ilmu yang dia pegang. Guru saya tuan-tuan, dia duduk pondok 28 tahun belajar. Setiap kali orang bagi dia, jepuk dia ceramah, dia tidak ambil melainkan sekadar untuk isi minyak sahaja. Hak lebih kalau orang bagi, dia suruh ambil duit tersebut sedekah pada anak yatim. Saya pernah bawa dia ke Kuala Terengganu sebelum dia meninggal. Dia daripada Kedah mengajar di Kuala Terengganu. Dia bawa anak murid dia. Kita debur perut dah. Bila dia setuju nak mari, dia pun bawa anak murid. Lebih kurang 3 buah kereta. Maka kita pun carilah homestay untuk dia. Homestay 2 biji. Selesai habis program dia, selesai habis dia ceramah, start daripada mula, saya bawa sampai waktu malam, esok pagi dia nak balik. Duit yang orang bagi malam tu dia asing. Untuk setiap slot kuliah, dia hanya ambil duit minyak saja, lebih kurang RM80. Hari tu dia ada 3 slot, bermakna daripada Kedah, dia hanya ambil lebih kurang tak sampai RM300. Duit lebih, dia pusing balik. Dia kata, hang ambil ni, hang bayar homestay. Kita kata, haji tak apa haji, sebab memang kita sponsor dah. Hang apa? Aku siapa? Hang duk sponsor tu duit siapa? Duit hang ke duit siapa? Kita kata duit masjid. Haram aku ambil. Hang ingat orang duk banyak-banyak orang ceramah ni nak suruh bayar homestay ke? Orang ambil duit ni sebab orang nak suruh bayar, orang bagi agama dia. Kita kata tak apa Syekh, saya datang pada jauh. Hang ingat aku tak ada duit. Hang ingat aku tak ada duit. Dan dia pulangkan balik duit dia RM700 yang diberi untuk bayaran homestay. Dan bayaran homestay pula kita pergi bayar, ada pula orang ketua homestay kata, tak apa ustaz, kita ambil 50% je. Ada lebih pula. Bila ada lebih, kita telefon dia, Syekh ada lebih duit, hang ambil buat isi minyak kereta hang, aku lebih kaya pada dia. Sebab dia mari daripada Kedah ambil RM200, kita yang bawa uruh dia boleh RM300, lebih pada dia lagi. Kita nak cakap pada tuan-tuan tentang keikhlasan. Orang ikhlas. Dan dia meninggal pada malam Jumaat. Dia meninggal pukul 3 pagi selepas solat tahajud. Dan jenazah dia, orang sembahyang lebih kurang daripada 300 orang. Dan 2 kali saya solat jenazah. Sebab 2 kali solat jenazah musim Covid. Masa tu penuh di Kuala Nerang. Ni kemuliaan yang Allah bagi tuan-tuan. Kita nak duduk situ. Saya yang minta pada tuan-tuan doakan kami yang duduk atas ni, yang duduk atas petang ni, mana-mana penceramah yang duduk atas petang ni, biar kami ni mukhlis kerana Allah. Buat suci hati kami kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hadir kerana sebagai upah. Kerana orang yang buat kerana Allah, kehendak dunia yang akan dilayan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Barakallah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.